Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Al-ikhwah wal-akhawat, sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Surau An-Nur Bandar Selamat Selatan sekitarnya dan seluruh pencinta ilmu, khususnya perbincangan mengenai kitab tarikat dan tasawuf. Alhamdulillah, Tuan Haji Ramlan dan semua jutaan kuasa, kita berada pada sesi yang terakhir pada hari ini. Sebelum saya memohon untuk berehat seketika kerana memberikan tumpuan kepada tugas-tugas rasmi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Nampak tak? Gempak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, pertamanya saya nak memberikan sedikit pencerahan mengenai masadir at-tasawuf, ataupun kita sebut dalam mabadi' asyarah, prinsip 10 itu, iaitu mengenai istimdad. Di manakah sumber ambilan ilmu tasawuf ini? Mana dapat akhlak itu, berbai'ah contohnya, bersuluk, ada hizib dan wirid tertentu, ada di sana kita mengikut jalan suhbah dengan al-arifina billah, dan beberapa perkara masail dan kita sebut permasalahan ataupun maudhu' dalam ilmu tasawuf itu. Maka saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sebuah buku yang ditulis matan asalnya, point idea daripada al-Imam Al-Hafiz Al-Waliyyus Salih Imam An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia seorang faqih mazhab kita, seorang tokoh hadis, sebab tu digelar Al-Hafiz. Dan Imam An-Nawawi juga seorang sufi yang menulis sebuah kitab At-Tatawuf fi Usulit Tasawuf. Maksudnya lebih kurang kalau terjemahan bahasa kita, At-Tatawuf fi Usulit Tasawuf ni iaitu meneroka ataupun menyingkap apakah dia prinsip-prinsip bertasawuf, menyingkap, membongkar prinsip-prinsip bertasawuf, di mana ada kajian yang dilakukan berdasarkan kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Junaid. Dikatakan bahawa istimdad itu ialah sumbernya iaitu tentang daripada kitab, daripada sunnah Nabi SAW dan ilhamat as-siddiqin wa futuhat al-arifin, ilham orang yang siddiq dan juga futuh, bukaan hati, limpahan ilmu orang-orang arif. Ini kita boleh katakan hampir semua ulama bersepakat mengatakan sumber tasawuf selepas Quran dan hadis, Quran dan sunnah, iaitu merujuk kepada ahwal orang sufi itu sendiri. Itu juga yang dikemukakan oleh seorang syekh daripada Al-Azharus Syarif, Syekh Dr. Said Muhammad Ali, di mana beliau menyimpulkan pandangan Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahawa sumber tasawuf itu ambilannya iaitu 3. Yang pertama, barang pasti Quranul Karim, sumber yang tidak boleh dipertikaikan, yang tidak boleh dicabar keabsahannya. Kemudian disebut sumber yang kedua ambilan tasawuf itu ialah al-hadis wal fiqh, hadis dan fiqh, dan juga
ya, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, dan begitulah juga tulisan-tulisan imam-imam utama seperti yang diperakui oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berdasarkan pengalaman dalam fiqh tasawuf beliau. Dia kata, aku bermula menuntut ilmu dengan mengkaji kitab-kitab ulama-ulama tasawuf. Kitab Qutul Qulub Imam Abu Talib Al-Makki, ini kitab yang antara yang terawal, ya. Kitab Imam Haris Muhasibi, Imam Haris ini kita kata sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal tahun 200 Hijrah, ya. Dan pandangan-pandangan ijtihad, kesimpulan-kesimpulan daripada sumber Quran dan hadis yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang utama seperti Imam Junaid, Imam Abu Yazid Bustami, Imam Shibli dan seumpama mereka, yang menyampaikan ilmu ini boleh dijadikan sandaran terhadap sumber ambilan dalam kita bertasawuf. Tuan-tuan, apa maknanya? Ini saya respon kepada soalan yang dikemukakan oleh salah seorang peminat tegar kita yang bertanya, bagaimana sumber ambilan ini, istimdad ini melibatkan mimpi ke, ilham ke, futuh daripada orang sufi. Okey, kita tengok seketika dalam subjek usul fiqh, ya, untuk kita keluarkan fatwa, untuk kita mendapat keputusan hukum yang tepat mengikut SOP yang benar, maka ada satu subjek yang dikatakan sebagai, dinamakan usul fiqh. Usul fiqh ni tulisan Imam Syafi'i, orang pertama yang menyusun usul fiqh dalam kitab beliau Ar-Risalah. Okey. Maka kita tahu Imam Syafi'i dan semua imam-imam kita membina suatu dasar untuk kaedah pengeluaran hukum. Kita panggil usul fiqh. Maka disebut masadir tasyri', sumber hukum itu yang kita sepakat dua lah. Taraktu fikum amrain lan tadillu min ba'di ma tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tinggalkan pada kalian dua perkara lah yang kamu tidak akan sesat, itu Quran dan hadis. Ya, ini sepakat. Ya, sumber fiqh Quran hadis, sumber tauhid Quran hadis, sumber ilmu tasawuf mesti Quran hadis. Semua ilmu mesti dirujuk pada sumber yang asli, yang tulen, yang tidak boleh dicabar, tidak boleh diragui kebenarannya. Itulah Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, itu dua lah dari sumber hukum. Tuan-tuan sekalian, okey, termasuk juga kita masukkan, ulama memasukkan ijma' dan qiyas. Permuafakatan ulama dalam satu isu, kan, maka ia dah jadi satu ijma' yang tidak boleh kita langgar. Lepas ijma', ulama telah menggunakan akal, itu namanya qiyas. Maka penggunaan qiyas itulah dan sumber-sumber sokongan yang lain, termasuklah istihsan, masalihul mursalah, amal ahli Madinah dan beberapa sumber yang lain tadi itu, sumber rujukan hukum yang lain tadi itu, iaitu kita panggil tadi yang saya sebut amal ahli Madinah ke, qiyas ke, kita sebut apa tadi, masalih mursalah ke, istihsan. Ini semua istilah-istilah yang digunakan. Itu merupakan proses untuk menggali hukum. Dipanggil apa, tuan-tuan? Ijtihad. Saya setujulah dengan ada seorang Abang Said ke siapa yang bertanya, apa beza ijtihad tu dia bukan sumber hukum, ijtihad itulah proses pengeluaran hukum. Yes, itu kita setujulah. Ijtihad ini ialah satu usaha maksimum seorang mujtahid, seorang mufti untuk menggali hukum daripada nas Quran dan hadis. Maka timbullah beberapa perkara-perkara yang digunakan dengan kekuatan akal untuk menggali, mengkaji hukum itu. Maka proses ijtihad itu nak cari keputusan hukum, maka adalah sumber-sumber yang diambil daripada sumber utama Quran hadis dan sumber-sumber sampingan yang kita sebut tadi, qiyas, yang termasuk tadi istihsan dan seumpamanya. Itu dari sudut fiqh dan subjek-subjek yang lain. Maka termasuk jugalah dari sudut ilmu tasawuf, maka kita punya sumber ambilan Quran dan hadis Nabi SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa in tanaza'tum, kalau kamu bertelingkah, maka kita kena kembali kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tu ni Quran dan hadis Nabi SAW.
Cuma diberikan, tuan-tuan, selepas hadis, Quran dan hadis diberikanlah kepada peranan para ulama, para aulia. Dan para ulama dan aulia ini pula, mereka tidak sewenang-wenangnya mengambil kesempatan mentang-mentang dia dah boleh terbang ke, mentang-mentang dia dah sampai kepada satu maqam ke. Tidak sewenang-wenang mereka boleh menyampaikan kita kata idea mereka secara tanpa panduan. Maknanya Imam Ghazali bagi teori dia, Imam Junaid bagi teori dia, Imam Hasan Basri bagi pula cerita mimpi dia. Kan jumpa pula Imam Sadah Ghumariyah Maghribi sana, keluarga keturunan Ja'far As-Sadiq, Syekh Saleh pula bagi teori-teori dan yang dikemukakan ataupun kita kata mimpi-mimpi mereka itu mesti terikat dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah. Itu yang kita kena fahamlah. Ataupun apa yang mereka sampaikan, istimdad mereka, teori yang mereka nak cerita, maqam mereka, ahwal mereka itu mesti tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ini dibenarkan oleh perkataan Sayyidul Taifah Imam Junaid Baghdadi radhiyallahu an, yang wafat pada 297, ketika mana Imam Junaid kata, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf ini ialah ilmu kita ini, kita tu merujuk kepada tasawuf, terikat dengan Quran dan Sunnah. Dan kata Imam Junaid lagi, at-turuqu kulluha masdudah al-khalq. Jalan menuju Allah tu akan ada halangan, sekatan, kecuali mereka yang mengikut iqtafa atharar rasul, mengikut ittiba, qudwah, iqtida, ittiba, jejak langkah Nabi SAW. Jalan kita akan tersekat kalau kita bergantung dengan mimpi. Jalan kita akan tersekat kalau kita bergantung dengan kitab, dengan syekh semata-mata, dengan tarikat semata-mata. Tetapi jalan itu akan lancar, sekatan itu akan dihilangkan dengan kita mengikut jejak Nabi SAW, mengikut sunnah Nabi SAW, walazima tariqatahu, mengikut tarikat Nabi SAW, kerana semua jalan itu hendaklah bertepatan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, ini orang sufi berkata, termasuk Sayyidina Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu an yang wafat 283, dia kata usul kita orang tasawuf ni, sumber kita, jalan kita mesti at-tamassuk bi kitabillah, mesti berpegang teguh dengan panduan Quran, wal iqtida, dan mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi di situ saya nak jelaskan tadi apa? Ya, kita tidak boleh mengikut mana-mana insan yang tidak maksum, sebab sumber yang maksum hanya Nabi SAW. Imam-imam kita tak maksum, cuma imam kita tadi itu, syekh-syekh tarikat kita tadi itu telah mengikat diri mereka dengan syarat-syarat yang ketat, syarat Quran dan hadis. Itu termasuklah yang terakhir saya nak sebut dalam bab rujukan kita dalam bertasawuf tu, perkataan Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, yang wafat 215, kata Imam Abu Sulaiman Darani, kadang-kadang aku terlintih sesuatu perkara tentang perjalanan orang-orang sufi ni. Aku kagum dengan orang yang boleh bermimpi bertemu Nabi SAW. Aku rasa mungkin tertarik dengan orang dapat bertemu Nabi secara yaqazah, secara jaga. Aku respect dengan karamah-karamah wali yang terbang ke sana kemari, yang dengan karamah mereka, wali-wali ini menyebabkan umat jadi selamat, jadi bahagia. Tetapi kata Imam Abu Sulaiman, tetapi aku tidak menerima karamah tersebut, perkataan tersebut, ahwal tersebut, melainkan aku mesti timbang dengan dua saksi yang adil. Tuan-tuan, apa dua saksi yang adil? Itulah kitab dan sunnah Nabi SAW. Okey. Jadi saya kira apa yang saya bentangkan pada kali ini menjadi satu keputusan yang jelas bahawa ijtihad fuqaha dalam bab fatwa fiqh menjadi rujukan, maka ijtihad para ahli sufi juga boleh dijadikan rujukan, kerana mereka merupakan rijal, mereka merupakan ahli zikir, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berkelayakan, berkaliber, ada wibawa untuk menyampaikan mana tasawuf yang benar, mana tasawuf yang silap, mana tarikat yang jujur, mana yang benar, sidik, mana yang menyeleweng. Itu semua berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi SAW.
mereka lah orang sufi, mereka orang yang telah wasil, yang telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, izinkan kita pada hari ini untuk meneruskan perbincangan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dalam usul tasawuf ya. Saya kira selesai tadi dalam bab rujukan ya, kita boleh berpindah kepada usul tasawuf. Antara yang digariskan ya, saya nak bentangkan seperti yang saya bentangkan baru-baru ni dalam kelas STT saya di Imtiaz Center, iaitu kita kembali kepada apakah yang dikatakan adab as-sufi. Bagi seorang sufi itu, para syekh kita tadi tu, mereka sangat terikat dengan adab, akhlak. Kalau tak ada adab, maka tiadalah nilainya ilmu tersebut. Ya, adab itu umpama topong, ilmu tu umpama garam. Ya, garam sikit cukup, tapi topong tu lah kena banyak untuk kita buat kuih kan. Maka begitulah adab itu, dia mencantikkan, menyempurnakan, mengindahkan ilmu kita. Maka kita mengaji online pun kita mengaji, fizikal pun kita mengaji, tetapi dia hanya sempurna dengan penghayatan akhlak, dengan pemeliharaan adab. Maka orang sufi, syekh-syekh kita ni tuan-tuan, ya, mereka terikat dengan beberapa adab yang mereka simpulkan daripada nas Quran dan hadis. Okey. Apa yang mereka cuba kemukakan, mereka share dengan kita ini, iaitu itulah yang mereka peroleh daripada nas Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ya, disebut antara adab itu, iaitu yang pertama khal'ul idhar. Khal'ul idhar itu merujuk kepada perkataan menanggalkan. Khala' ni menanggalkan ya, sifat-sifat yang terkeji dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Maka sebab itu disyarahkan dalam maksud khal'ul idhar ini, ya, seorang salik, seorang yang bertarikat, kita yang sedang mengaji tasawuf ini tuan-tuan sekalian, kita mesti takhalli, mengosongkan daripada uyub, keaiban-keaiban yang mencacatkan perjalanan kita. Itu tahalli. Kita hiaskan dengan akhlak-akhlak kenabian, akhlak-akhlak kesufian, akhlak-akhlak ketuhanan. Maka contoh yang kita biasa dengar, as-sidqi, jujur, benar dalam perkataan, dalam perwatakan, perbuatan. Wafa, memenuhi janji. Wafa saya dengan guru saya, setia saya dengan guru saya setia dengan tarikat saya, tarikat, menghormati tarikat-tarikat yang lain, itu wafa. Ya, dengan bentuk wafa ini berterima kasih dengan jasa guru saya, Fatihahkan kepada guru saya Syekh Saleh Ja'fari, saya doakan guru saya di alam barzakh sana, saya cuba menuruti manhajnya, wafa. Itu ciri orang tasawuf kan. Kemudian disebut antaranya mahabbah, cinta Allah, cinta Rasul, menghormati kawan-kawan seperguruan kita, teman-teman kita, member-member Facebook kita. Kemudian ada sifat al-afu was-safh, bermaafan, memaafkan, al-jud was-sakha, pemurah. Ini ciri pertama, sifat pertama yang telah dipakai oleh orang sufi, khal'ul idhar. Membuang sifat-sifat yang mazmumah, memakai pakaian yang sempurna, yang mahmudah. Sehingga muncul adab yang kedua disebut sebagai adh-dhull wal inkisar. Apa adh-dhull wal inkisar? Khudu', kita tunduk dengan Allah zahiran wa batina. Hati kita sentiasa tunduk dengan Allah, dan zahir kita pun tidak jalan secara takabur, hentak-hentak kaki, gaya jalan tu jobor tak tentu hara, marah-marah orang tak tentu pasal. Cara dia tu menggambarkan cara dia buka pintu kereta, cara dia rompeh barang semua, itu semua menggambarkan dia nak qalban wa qaliban, luar dalam dia mesti tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sufi. Ini cara guru-guru kita mendidik kita, tuan-tuan sekalian. Ya, kemudian ciri yang ketiga yang kita nak cuba meniru gaya-gaya adab orang sufi ni, yang disebut sebagai al-badlu wal ithar. Apa al-badl wal ithar? Artinya kita sentiasa berkorban. Walaupun kita tak boleh berinfak 1000 dirham, kita mungkin berinfak dengan 1 dirham. Mungkin kita tak mampu sampai Nabi SAW mengajar kita ittaqin nar. Nabi ajar kita ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan bersedekah sebanyak separuh tamar. Sebiji tamar tu bagi 2, itu yang mampu kita sedekahkan. Maka itulah bagian sedekah kita.
Sebab supaya apa Nabi kata tak ada alasan kau tak berinfak, walaupun kau ni orang susah, kau tak ada pencen, kau tak ada income, tapi kau tetap ada sumbangan RM5 contohnya untuk tabung masjid pada hari Jumaat. Kau tetap ada RM1 untuk tabung subuh. Contohnya kan. Jadi orang sufi itu dia memberi. Al-badlu wal-ithar. Dia sifat dia sentiasa sakhawah, pemurah. Dan sehinggalah tuan-tuan, antara perkara yang buruk perangai orang sufi ni apa dia? Dia kata min aqbalil qabih sufiyun syahih. Antara perangai paling buruk orang sufi tu kedokut. Kalau dia kedokut, tak ada membantu, tidak menyumbang, tak ada khidmat, itu tanda orang sufi yang gila dunia, yang cinta dunia. Tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu, ya, untuk orang salik seperti kita kena meniru gaya-gaya syekh kita. Orang arif, ya, mereka akan berpegang dengan satu prinsip slogan idza wajadu atharu wa idza faqadu syakaru. Mereka ni, guru saya Syekh Saleh Ja'fari, guru tuan-tuan Syekh Murtada, Syekh Faiz, para masyayikh kita almarhum Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Abu Hasan Din, Datuk Harun Din, semua para masyayikh kita ni, mereka kalau dapat sesuatu tu mereka suka share, ithar. Dia tak bolok seorang-seorang. Dia akan berkongsi rezeki dengan orang lain. Rezeki makanan, minuman, buah-buahan, rezeki ilmu. Dia akan berkongsi perasaan dengan orang lain, melebihkan orang lain dalam nikmat dunia. Sebaliknya orang syekh-syekh kita, orang sufi ni, kalau mereka tak ada nikmat itu, mereka tak dapat peroleh kekayaan itu, apa mereka buat? Mereka akan kekal bersyukur. Mereka tak pernah komplain. Mereka bukan sabar saja, mereka bersyukur. Kalau tak dapat pun mereka bersyukur. Ini nilai adab orang sufi, ya. Tuan-tuan sekalian, kita beralih kepada poin yang keempat, iaitu ciri orang sufi itu adabnya ialah mesti, ya, suhbatul arifin al-abrar. Kita mesti berpegang dengan satu prinsip yang sangat asas, iaitu kita bersuluk ni seorang murid, kita mesti, ya, mencari guru. Ibda birrafiq qabla at-tariq. Ini satu perkataan, ya, yang disebutkan oleh Imam Khatibul Baghdadi, sebuah hadis, ya, yang statusnya dhaif tetapi boleh kita jadikan sebagai panduan dalam bersuluk kepada Allah Ta'ala. Khatibul Baghdadi, Imam Abu Syekh Al-Asfahani, Imamul Haythami dan beberapa tokoh hadis, ulama hadis yang mendatangkan riwayat ini, mereka kata apa? Ibda' birrafiq qabla tariq. Sebelum jalan, cari guru. Jalan yang kita tempuh ni banyak-banyak cabaran, maka perlu bertemankan, perlu dipimpin oleh guru yang memimpin kita, dan kita mengaji hikam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu an, disebutkan bahawa kau janganlah cari syekh, cari guru, member kau yang tak membangunkan jiwa kau, yang tidak memberi nasihat kepada kau. Guru kita ada lafaz, ada lahaz. Lafaz dia tu nasihat dia, memberikan sentuhan, peringatan kepada kita. Lahaz dia, pandangan dia, jelingan dia, teguran dia, isyarat dia pun memberi semangat kepada kita. Jadi kita mesti mencari guru yang sebegitu, ya. Dan, ya, dengan bersuhbah, dengan bertemankan orang arif billah, okey, dengan berjemaah, maka kita akan dapat konsep apa dia? Istima', ittiba'. Tiga tu. Ijtima', kita berkumpul dengan guru. Mungkin kalau malam Isnin, yang bekal lapangan datang ke sahah, kita ada hadrah mingguan, ya, sahah Jalan Pantai kita ada bacaan zikir, ya, zikir tarikat Ahmadiyah Sidi Ahmad bin Idris, ya. Kemudian kita berkumpul, kita dengar tausiah guru, istima', kita ittiba', kita cuba laksanakan apa-apa nasihat guru tersebut kadar kemampuan kita. Ini konsep yang cukup penting. Quran sebut wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Quran sebut wakunu ma'as sadiqin, naklah kamu bersama dengan orang yang sadiq, yang benar. Para aulia, para asfiya, para ulama, ya, para ahlillah ini, mereka yang telah benar. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, mereka benar pada niat mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, maka Allah hadiahkan mereka dengan pelbagai tajalliyat, nafahat, karamat dan sebagainya, menyebabkan kita mendapat pimpinan daripada mereka, hasil mujahadah mereka,
hasil kerana mereka bersungguh-sungguh berpegang dengan dua sumber tadi itu, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, tuan-tuan sekalian, yang terakhir antara prinsip usul dalam kita bertasawuf ni disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, iaitu bazlul majhud fi ta'ati wal azkar, iaitu kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan dan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna jadual kita kena susun elok-elok. Waktu kita mesti disusun betul-betul. Bila waktu kita berjemaah, bila waktu kita kena hadir majlis zikir. Macam sekarang ni tuan-tuan layan kuliah saya ni kan. Mungkin sekarang ni tuan-tuan sedang free, tuan-tuan ulang siaran ini, mungkin tengok live ke, mungkin tengok ulangan ke, mendengar ilmu yang bermanfaat. Ya, ini semua jadual-jadual yang mesti kita susun betul-betul. Kita pun telah menghampiri insya-Allah 2 minggu lagi kita akan menyambut hari bahagia kita, hari kelahiran Al-Anwar, cahaya Maulidun Nabi Al-Anwar, Nabi SAW yang penuh berbahagia. Maka jadualnya kita semarakkan bacaan sirah Nabi SAW, memantapkan kefahaman sunnah Nabi SAW, memperbanyakkan selawat, menyambut maulid di pelbagai tempat kita hadir. Itu jadual yang baik. Ya, nanti jadual Isra' Mi'rajnya, jadual Ramadannya, nisfu Sya'bannya, ya, musim hajinya, itu semua jadual susunan waktu yang kita ingat bahawa kita mesti susun perkara tersebut. Sedaya mungkin kita melakukan ketaatan, sebaik mungkin kita menyusun susunan zikir kita. Kalau dalam konteks zikir, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, kita tahu kita dalam solat itulah zikir. Aqimis salata li dhikri. Dalam solat itu kita dah berzikir, alhamdulillah. Dalam solat kita telah berdoa, tetapi itu bukan makna kita tak berdoa, tak berzikir lepas solat. Sebab kita memahami bahawa terdapat kecacatan, kelemahan, kekurangan dalam zikir dalam solat kita tadi tu. Kita tampung dengan istighfar, kita tampung dengan zikir. Maka datang seorang ulama dalam wirid selepas solat ni, Imam Ahmad Al-Qushashi. Ahmad Al-Qushashi radhiyallahu an, seorang ulama Madinah yang menyusun, melihat himpunan-himpunan hadis tu disusun, zikir, istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma antas salam, surah Fatihah, ayat kursi, tasbih 33, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali kan. Susunan-susunan itu supaya apa? Kita terikat dengan zikrullah. Ya, zikrullah kita ni alladzina yadhkurunallaha qiyaman, wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, aktiviti kita itu, aktiviti kehidupan kita itu terikat dengan zikrullah. Tidak pernah membelakangkan Allah. Orang yang kehidupannya begitu, ada zikir dan ada fikir, ini dipanggil sebagai ulul albab, orang yang paling cerdik, tuan-tuan sekalian. Maka dapat kita simpulkan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi, seorang sufi besar, tuan-tuan, menggariskan adab sufi ini. Maka semuanya ini, adab-adab ini memelihara kita, menjaga kita supaya kita berakhlak dengan akhlak kenabian, meniru sunnah Nabi SAW, mengikut gaya para sahabat, ahwal para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, dan sebagai penutup pada kelas pada hari ini dan kelas pada sesi kali ini, saya nak juga berkongsi pada tuan-tuan tentang rukun tasawuf pula. Dikatakan rukun tasawuf tu dihimpunkan kepada 4 perkara. Ya, apa? Yang pertama, kaful adha. Kaful adha ni kita menolak sebarang kemudaratan. Kita tidak mengambil risiko membuat perkara-perkara yang menyusahkan diri kita dan orang lain, menyakitkan, mengelakkan perkara yang menyakitkan. Apa dia? Maksiat lah, perkara yang mengganggu hubungan kita dengan Allah, kan? Itu yang pertama, kaful adha, rukun yang pertama. Kalau rukun yang kedua, kata Imam An-Nawawi, hamlul jafa. Kalau kita ada ujian, ya, ada bala, ada penyakit, ada kesakitan, gangguan emosi dan sebagainya, kita kena sabar, tanggung sedikit kesusahan itu. Ini memang kehidupan orang-orang sufi, orang wali Allah Ta'ala. Okay? Yang ketiga disebut
syuhudus safa, perhatikan, saksikan kesucian, kehebatan penciptaan Allah, saksikan kesempurnaan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksikan kehidupan orang-orang soleh, syuhudus safa. Dan yang keempat disebut rukun orang bertasawuf ni, iaitu ramyud dunya lil qafa. Maksudnya apa? Kita tinggalkanlah dunia ni, kita jadikan dunia ni di tangan kita, kita rancang dunia ni sebaik mungkin, kita atur dia, kita tunggang dia. Jangan dia yang tunggang kita, nanti tunggang langgang jadi kita, tuan-tuan. Ramyud dunya lil qafa maknanya dunia di tangan, bukan dalam hati. Okey, kalau ada kalangan tuan-tuan yang jutawan, kaya raya ni, kaya gila, tuan-tuan infak pada surah An-Nur, PM saya untuk Saha Ja'fari, kita akan manfaatkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk perjalanan Allah fi sabilillah. Tuan-tuan, ini rukun ini saya nak perbetulkan sikit, ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir Bahril Madid beliau. Maka kita nak jaga rukun dalam bertasawuf, kita nak jaga adab dalam bertasawuf, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, ya, jadi setakat itu dulu perbincangan kita. InsyaAllah ada joki akan datang, saya free nanti, saya akan hubungi semula Tuan Datuk Presiden CEO Abang Ramlan untuk kita teruskan pada sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah. Mohon maaf atas sebarang kekurangan, kelemahan. Moga Allah berikan kita keberkatan, kebaikan, ya, dunia dan akhirat, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.